Assalamualaikum sejahtera. Langkawi akan menjadi sebuah pekan hantu pada masa akan datang jika tiada tindakan dilakukan untuk membangunkan mereka. So baru ini di surat khabar menulis bahawa pada cuti di Bali ini hanya 10% saja semua hotel di booking, menunjukkan kejatuhan yang amat ketara dari segi orang kata kedatangan pelancong ke Langkawi. Malah menurut laporan tersebut, banyak kedai makan dan juga kedai sewa telah mula tutup perniagaan disebabkan tiada bunyi pelanggan. So ini salah satu perspektif yang amat menarik untuk kita bincang pada hari ini sebagai dari perspektif bisnes online di mana Langkawi dahulu merupakan sebuah orang kata pusat pelancongan cukup gah dan pada masa pelepasan PKP, masa pergerakan bubble, Langkawi dipilih sebagai satu pusat untuk masyarakat Malaysia melancong di sana dan ramai pelancong di sana pada ketika itulah. Dan baru-baru inilah Langkawi dapati tidak lagi relevan di kalangan masyarakat Malaysia. So apabila kita mengkaji perkara ini kita dapat melihat Langkawi ini merupakan sebuah branding yang cukup kuat mana-mana orang Malaysia pun tahu apa tu Langkawi. Dan saya malahan telah pergi sebanyak 3 hingga 4 kali ke Langkawi dan kami mengatakan bahawa Langkawi ini adalah sebuah tempat yang wajib dilawati oleh rakyat Malaysia. Betul. So saya pun dah lama tak pergi Langkawi. Kenapa? Yang pertama adalah kerana tiada pembaharuan Langkawi. Saya dah pergi Langkawi 5 kali 6 kali. Benda yang sama kita lihat setiap hari kita pergi ke sana. Dengan ferry dia, dengan dia punya orang kata bukit dia. Tiada benda baru dengan aquarium dia. So begitu kita ke Langkawi, kita melihat benda yang sama saja. Yang orang kata menjadi rebutan hanyalah coklat. So bila kita pergi satu tempat tu tiada pembaharuan berkali-kali, maka orang tak nak pergi lagi lah. Termasuk saya pun tak nak pergi lagi. Kerana tiada pembaharuan di sana. Okay? So pihak Langkawi harus membuat sesuatu yang baru untuk mewujudkan orang kata tarikan baru ke negeri Langkawi tersebut. Seperti Melaka. Setiap tahun ada sebuah pembaharuan kita lakukan. Bukan pembaharuan lah, malah event-event yang kita lakukan setiap tahun. Seperti event di Sungai Melaka setiap tahun kita adakan. Baru-baru ini kita ada tunjukkan layang-layang di Melaka. Dan juga di Sulawesi Bangunan kita dipanggil ke apa saya dah lupa, tunjukkan untuk autumn Jepun. Kita buat berbagai pembaruan, berbagai event yang Melaka untuk menarik perhatian orang ramai datang ke Melaka. So tapi di Langkawi belum ada lagi. Yang paling tinggi pun 5 lah. Itu pun tahun sekali kita buat. Itu pun itu sajalah yang perbezaan Langkawi. Okay? So dari segi branding, anda tidak exposekan atau buat pembaruan di situ. Okay? Nombor 2 adalah dari segi kata persaingan. Anda tidak bersaing. Anda leka. Anda rasa berada di comfort zone. Apabila kita sebagai peniaga bisnes online atau seorang peniaga pelancongan atau negeri seperti Langkawi, kita tak boleh berasa safety zone. Orang dah datang, kita relax tunggu datang. Memanglah mungkin dalam masa setahun atau 3 tahun kita dapat orang kata profit yang baik, tetapi lama-lamaan akan jadi seperti inilah, di mana anda tidak lagi relevan di kaca mata rakyat, di kaca mata pengguna, kerana anda tidak mempunyai satu orang kata hati untuk bersaing dan anda lebih suka relax di mana dalam perkara ini saya salahkan majlis pembenaran okey, majlis pembenaran yang patut buat sesuatu untuk boost upkan kamu punya orang kata bisnes di Langkawi dengan cara yang lebih baik lagi. So sentiasa jangan berada di dalam zon yang selamat, comfort zone. Sentiasa harus membuat pembaruan. Seperti kata tadi kan, branding anda tu tiada pembaruan kerana anda berada di keadaan safety zone, comfort zone. Okey. Dan nombor 3 adalah kurangnya engagement dengan customer. Dan apabila kurangnya engagement customer akan mewujudkan review-review yang buruk. Setakat 2 tahun ni, saya belum pernah dengar cerita tentang kebaikan Langkawi. Sebagai orang luar, saya mendapati Langkawi ni sebuah tempat yang mahal, cekik darah, penjualnya tidak mesra kepada pengguna. So ini semua bila di-accumulate-kan, dia akan menyebabkan orang ramai malas nak pergi ke sana. So bila malas nak pergi ke sana, dan kerana dari segi orang kata mesra pelanggan tidak wujud di Langkawi. Dan lama kelamaan apabila review tu makin banyak dan orang mula rasa tak payah pergi Langkawi lah. Ramai boleh review yang buruk, so orang tak pergi Langkawi.
Inilah satu sebab yang berlaku yang menyumbang ke arah langkawi ke pekan hantu. So artinya kita seorang bisnes online sentiasa harus engage customer. Customer always right, okay? Ada kala customer ni tak betul, tapi kita harus sentiasa sayang customer kita kerana mereka adalah pelanggan kita. So tanpa mereka kita tak jalankan bisnes. Seperti berlaku langkawi lah. Tanpa mereka anda tidak dapat menjalankan bisnes. Betul? Dan yang seterusnya saya dapati adalah segi harga lah. Okay, harga. So dalam bisnes online di Shopee lah katakan anda akan beli produk yang murah, betul, bukan produk yang mahal. Tapi di langkawi semuanya adalah mahal. Terus saya katakan kalau saya pergi berjalan dekat Langkawi ke atau Cameron ke atau mana, kita minimum kita akan habis 3-4 ribu lah confirm untuk makan saja. Untuk makan. Okey. Belum lagi masuk ke pusat-pusat lain. So, bila persaingan harga di Langkawi berbandingkan dengan Melaka contohnya, Melaka memang kuat jam lah, okey. Sebagai jam saja. Tapi bila kita bandingkan dari segi variasi, dari segi harga, di Melaka dah lebih baik pada Langkawi. So, bila harga terlalu tinggi, kos yang terlalu tinggi, orang Malaysia yang mau melancong di Malaysia, rasa mahal lah saya pergi melancong ke negara lain seperti Indonesia lebih murah. Dengan RM2,000 saya boleh melancong selama 3 hari 4 malam di Indonesia. Atau sampai ke Hanyai. Di mana kalau di Hanyai saya banyak tempat menarik untuk dimakan. Sebagai contoh, di sana lah sebab orang Malaysia suka makan kan. So, apakah kelainan yang dapat ditunjukkan oleh Langkawi jika anda memberikan harga cukup tinggi? Anda tak menjadi makanan viral seperti Melaka. Anda tak menjadi makanan viral seperti di Hanyai. So, anda ada ikan bakar. Melaka ada ikan bakar. Okay? So, artinya, dari segi harga, bila orang buat comparison, baik datang ke Melaka, baik pergi Hanyai. So, ini semua adalah anda harus kawal dari segi harga, dari segi kos untuk pelanggan kita. Sebab kamu adalah Langkawi adalah sebuah negeri bebas cukai, sepatutnya lebih murah lagi, betul lah, tetapi tidak dijaga sedemikian. Okey. So inilah sebab-sebab saya dapat lihat kenapa Langkawi akan menuju ke arah pekan hantu seperti yang dikatakan oleh menteri-menteri inilah, dan harus ada tindakan susulan untuk mengatasi masalah ni. Bukan hanya kita mengeluh saja. Sebab seorang bisnes online, bila kita mendapati bisnes kita menurun, kita harus cari perjalanan, harus cari cara bagaimana untuk meningkatkan kita punya bisnes kembali. Bagaimana caranya? Dalam segi sektor Langkawi, saya tak tahulah apa caranya. Cuma sekarang ni pun nama dah makin buruk lah. Orang tak tahu Langkawi, dan bila saya baca banyak di sosial media, orang bukan kata simpati. Okey, ni saya minta maaf lah. Ramai kata memang Langkawi tak boleh datang lagi. Mahal lah, itulah, tak mesra lah, inilah. Macam-macam bunyi lah. Ferry lambat lah, itu semua. So, itu semua kamu kena ambil dan jadikan sebagai satu, orang kata, tindakan untuk atasi masalah dan aduan masyarakat terhadap negeri Langkawi. So you have to take an action. Orang ni masih berdarah Langkawi dan orang Langkawi. Kamu tak boleh kata diam diri saja dan mengeluh. Dan saya tahu video ini mungkin akan menyebabkan anda rasa marah atau rasa saya pilih kasih. Macam orang Melaka kan, okey. Tetapi dari segi saya cerita ni dari segi realiti bisnes online semua orang hadapi benda yang sama saja. So, orang bisnes inilah kita berlaku, kita tak berhati-hati menjaga kita punya branding. Amat bahaya. Kalau branding kamu cukup bagus, dulu branding cukup bagus, harga tinggi mau tak marah. Tapi lama-kelamaan bila kos hidup kita makin meningkat, kamu mengambil kesempatan terlalu tinggi terhadap pengguna, kepada customer, orang mula rasa menyampah. Dan tak nak pergi Langkawi lagi. Dan pergi pun tidak ada apa-apa baruan yang menarik itu dari sana. Dan juga dari segi harga pun teruk. Dari segi orang kata bahagian lagi lah yang kita boleh cerita, kamu boleh kongsikan saya di sini apa yang kamu rasa kehebatan Langkawi lah sebenarnya. Jadi kamu tanya kepada saya personally, saya orang Melaka, apa kehebatan Langkawi? Kamu boleh tanya saya. Pantai kami lagi cantik. Okey. So itu maksud saya kat sini. So saya harap jangan kecil hati. Video ini adalah sebagai konsep saya ulang saya lagi dalam segi konsep bisnes online. So sebagai bisnes online, saya pastikan branding awak, jaga customer, pastikan harga kamu dalam harga yang kompetitif. Jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kecuali kalau branding kamu cukup bagus, kamu jual harga yang tinggi pun orang tak marah, betul. Tapi untuk develop branding itu makan masa. Dan untuk musnahkannya adalah mudah saja. Betul. Okey, Assalamualaikum saudara. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk dapat tips tentang Facebook, Shopee juga bisnes online daripada kami. Jangan lupa like. Okey, Assalamualaikum.